Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang merekod daripada dokumen sumber ke buku catatan pertama, kemudian memindahkan catatan dari buku catatan pertama ke dalam ledger dan juga menyediakan imbangan juga. Kita lihat soalan kita pada hari ini. Cik Norisha ialah pemilik butik Noris. Jadi kita dalam soalan ini adalah sebagai butik Noris yang membekal dan menjual pelbagai pakaian. Jadi inventory kita adalah pakaian. Berikut ialah baki-baki. Kita diberikan maklumat baki-baki yang diambil dari buku perniagaannya pada 1 Julai 2020. Jadi ayat ni yang pertama sekali, kita adalah sebagai butik Noris. Kita punya inventory barang niaga adalah pakaian dan kita meneruskan perniagaan. Jadi kita ada 4 senarai baki di sini. Jadi ini yang kita kena catat di dalam jurnal am, iaitu sebagai catatan permulaan. Jadi bila kita catat dalam jurnal am, kita perlu kenal pasti yang manakah yang akan didebitkan dan yang akan dikreditkan. Jadi tunai di bank ini adalah aset, kita akan catat di sebelah debit. Inventory juga aset di sebelah debit. Perabot di sebelah debit juga kerana ia pun aset. Dan modal dicatat di sebelah kredit kerana dia adalah equity pemilik. Okey, kita lihat ruangan jawapan kita di sebelah sini. Tarikh pada Julai 1. Kita catatkan butiran tunai di bank, kita ambil butirannya sebagai bank RM20,509. Kemudian kita ada inventory RM25,000 di sebelah debit juga. Dan kita ada perabot RM9,980 dan butiran modal, butiran kredit kita jarakkan sedikit. Okay, angka diletakkan di sebelah kredit RM55,489 dan kita tulis keterangan ringkas baki, aset dan equity pemilik pada tarikh ini. Okay, ini adalah catatan permulaan yang kita buat dalam jurnal am. Okay, selesai saja kita mencatat catatan permulaan dalam jurnal am. Okay, kalau kamu lihat, butiran pertama tadi adalah bank. Jadi kita perlu pindahkan baki bank tersebut ke dalam buku tunai. Itu baki awal. Kita pergi ke buku tunai. Ini saya cuma tunjukkan di sebelah debit sahaja. Kita tuliskan tarikh pada Julai 1. Butiran baki awal bulan ialah baki BB, baki bawah-bawah dan angka 20,509 kita catatkan di bawah lajur bank. Okay, itu adalah baki awal bank yang kita masukkan dari catatan jurnal am yang pertama tadi. Okay, sekarang ni kita lihat dokumen yang pertama, iaitu keratan cek. Okay, keratan cek ini adalah dikeluarkan oleh kita untuk tujuan kegunaan pejabat dan nilai cek ini adalah RM2,000. Okay, apa maksud cek, keratan cek ni? Okay, ini adalah kita mengeluarkan wang dari bank. Jadi bank akan berkurangan dan kita akan pindahkan ke akaun tunai. Jadi tunai akan bertambah. Okay, kalau kita lihat tadi, kita punya buku tunai, kita cuma ada wang di dalam bank dan kita perlukan tunai untuk kegunaan harian. Jadi kita keluarkan keratan cek untuk kita keluarkan wang daripada bank untuk kita masukkan ke akaun tunai. Jadi yang ni kita panggil sebagai catatan kontra untuk buku tunai. Jadi dia akan dicatat di kedua-dua belah debit dan kredit dalam buku tunai. Kita lihat bagaimana kamu nak catatkan catatan ni. Okay, dia berlaku pada 1 Julai. Okay, 1 Julai. Alright, kita tengok. Bank akan ditolak. Jadi bila aset berkurang, kita akan catat di sebelah kredit.
tunai bertambah. Jadi aset bertambah kita akan catat di sebelah debit. Kamu lihat buku tunai kamu. Jadi kita tengok ni, sekarang saya sedang tunjukkan di sebelah debit. Jadi kita masukkan angka 2000 tu debit di dalam lajur tunai. Jadi bila butiran kita akan tuliskan sebagai bank. Dia mesti berlawan dengan lajur tunai tu. Itu dia punya catatan bergu. Itu yang sebelah debit kita nak tuliskan tunai masuk. Kita tengok pula catatan di sebelah kredit untuk merekodkan pengeluaran tunai dari bank. Jadi tarikh yang sama, Julai 1, kita letakkan angka 2000 tu di dalam lajur bank. Dan apabila angka di lajur bank, maka di butir kita akan tulis tunai. Itu adalah catatan bergu. Kalau kita nak baca balik, ini adalah debit tunai. Kredit bank itu kita mengeluarkan tunai dari bank, masukkan ke akaun tunai. Itu adalah dokumen yang pertama, keratan cek. Sekarang kita lihat dokumen yang kedua, iaitu invoice. Apakah fungsi invoice? Invoice ni berfungsi sama ada sebagai merekod jualan ataupun belian barang secara kredit. Beli atau jual itu bergantung kepada kedudukan nama kita. Kalau kamu perhatikan di sini, nama kita itu Butik Nuris berada di tempat pembeli. Dan kemudian kamu lihat apa yang kita beli. Kita membeli semuanya adalah pakaian-pakaian. Jadi ini semua adalah inventory. Dan nilai belian kita adalah 522. Jadi apakah urusan niaga ini sebenarnya? Ini adalah kita, Butik Nuris, membeli inventory barang niaga secara kredit. Jadi kita akan rekodkan urusan niaga ini di dalam jurnal belian. Kita lihat di sebelah, kita ada format jurnal belian. Tarikhnya adalah pada Julai 3. Di ruangan butiran kita akan tuliskan nama pembekal, iaitu Utas Tekstil Sendirian Berhad. Nombor dokumen 1533 dan angka RM adalah 522. Itu merekod invoice dalam jurnal belian. Sekarang kita lihat dokumen yang ketiga. Sekali lagi, invoice. Kita lihat di manakah nama kita. Nama kita berada di atas. Jadi dalam invoice ini kita adalah sebagai penjual. Kita menjual kepada Arzain Design. Kita lihat butir apa yang kita jual. Kita menjual pakaian-pakaian. Jadi kita menjual inventory. Dan kita menjual pada nilai RM2,970. Apakah urusan niaga ini? Ini adalah kita, Butik Nuris, menjual barang niaga secara kredit kepada Arzain Design pada harga RM2,970. Jadi dokumen yang ketiga ini kita akan rekodkan di dalam jurnal jualan. Kita lihat di sebelah format jurnal jualan. Tarikhnya Julai 5. Jadi di ruang butiran kita akan tulis nama pelanggan kita, iaitu Arzain Design. Nombor dokumen 1111 dan nilai RM RM2,970. Itu adalah merekod jualan barang niaga secara kredit di dalam jurnal jualan. Sekarang kita bergerak ke dokumen yang keempat, iaitu makluman debit. Makluman debit adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk menunjukkan bahawa akaun bank kita telah pun ditolak. Maksudnya pihak bank mungkin tolong membuat pembayaran bagi pihak kita. Kita lihat di sini apakah yang dibayar oleh pihak bank bagi pihak kita. Kita baca pada ruangan butir, iaitu arahan tetap bayaran insurans kedai. Kita punya kata kunci di sini adalah insurans kedai pada nilai RM850. Jadi pembayaran melibatkan akaun bank, maka dokumen yang keempat kita akan rekod di dalam buku tunai di sebelah kredit. Buku tunai, kredit bermaksud pembayaran.
Kita lihat di sini, di sebelah kita ada format buku tunai. Jadi cikgu tunjukkan di sebelah kredit sahaja. Tarikh 5 hari bulan. Okay, di sini berlaku di dalam akaun bank. Jadi kita letakkan angka 850 di dalam lajur bank. Dan di ruangan butiran kamu tulis insurans kedai. Jadi ini merekod makluman debit dalam buku tunai bagi contoh pembayaran melibatkan arahan tetap. Dokumen yang kelima adalah bil tunai. Okey, apakah fungsi bil tunai? Bil tunai berfungsi sama ada sebagai belian ataupun jualan secara tunai. Jadi nak lihat sama ada kita jual ataupun beli, kita lihat nama kita lah. Nama kita di sini Bukit Nuris berada di atas. Bermaksud dalam dokumen 5 ni kita sebagai penjual. Dan apakah yang kita jual? Kalau lihat di ruangan butir, kita menjual semuanya pakaian. Jadi kita menjual inventory kita. Dan berapakah nilai jualan kita? Itu RM1,020. Okay, kita menerima cek daripada jualan ini. Sebab di sini terteranya nombor cek. Okay, ini bil tunai. Kita membuat jualan barang niaga secara tunai. Jadi kita akan rekodkan dokumen ini di dalam buku tunai di sebelah debit. Kita lihat buku tunai di sebelah ni. Okay, buku tunai di sebelah debit. Usaha berlaku pada tarikh 11 Julai. Kita lihat angka itu 1020 disebabkan di sini kita ada nombor cek, maka kita masukkan angka tersebut di dalam lajur bank. Okay, apakah butiran yang kamu nak tulis? Okay, kita membuat jualan barang niaga secara tunai. Jadi bila melibatkan jualan barang niaga secara tunai, kita akan rekodkan butiran ini sebagai butiran jualan. Okay, kamu jangan buat kesilapan menulis nama kedai kain Sumira kerana kedai kain Sumira tidak berhutang dengan kita. Jadi kita terus rekodkan ke dalam akaun jualan sebagai butirannya. Dokumen seterusnya itu dokumen 6, nota kredit. Apakah fungsi nota kredit? Nota kredit berfungsi untuk menolak hutang. Okay, siapa tolak hutang siapa? Kita tengok nama. Nama kita di atas. Kita adalah penjual dalam dokumen ini. Kita mengeluarkan nota kredit kepada Al-Zain Design, bermaksud kita hendak menolak hutang Al-Zain Design. Atas sebab apa? Okay, kita tengok di tempat butir. Ada kata kunci di sini, dipulangkan. Jadi Al-Zain Design memulangkan barang kepada Butik Nuris, kepada kita. Jadi kita akan menolak hutangnya sebanyak, kita lihat jumlahnya RM216. Jadi keyword sini kita ada dipulangkan. Jadi yang pertama sekali kita akan rekod dalam jurnal pulangan. Tetapi pulangan yang mana? Terlihat nama kita. Kita adalah sebagai penjual. Kita akan rekod dalam jurnal pulangan jualan. Kita lihat format di sebelah. Jurnal pulangan jualan. Okay, berlaku pada tarikh Julai 11. Okay, di ruangan butir kita akan tulis nama pelanggan yang kita pulangkan, yang dia pulangkan barang tadi. Al-Zain Design. Nombor dokumen 5000 dan jumlah adalah RM216. Okay, lagi satu. Kamu nak tentukan jurnal pulangan yang mana? Tengok semula nama Al-Zain Design dalam jurnal yang sebelum ni. Al-Zain Design sebelum ni berada dalam jurnal jualan. Jadi bila dia memulakan barang, kita akan rekod dalam jurnal pulangan jualan. Dokumen yang ke-7, invoice. Okay, kita tengok nama kita di tempat yang pembeli. Jadi kita adalah pembeli dalam dokumen ini. Kita membeli daripada komputer ZPA. Kita lihat apa yang kita beli. Di ruangan butiran kita membeli komputer. Jadi ini adalah kita membeli aset bukan semasa. Maka kamu tak boleh rekod invoice ini dalam jurnal belian. Sebab kita bukannya membeli barang niaga, tetapi kita membeli aset bukan semasa. Jadi tempat untuk kamu rekod dokumen 7 ni adalah di dalam jurnal am. Jadi bila kita merekod dalam jurnal am, kamu perlu mengetahui debit dan kredit.
Jadi di sini kita membeli aset bukan semasa, jadi pertambahan aset kita akan catat di sebelah debit, dan kita membeli secara hutang, maka kita berhutang kepada komputer ZPA. Jadi ini adalah liability. Jadi akaun komputer ZPA akan dikreditkan. Jadi kita catat dalam journal am. Berlaku pada tarikh 14. Kita akan debitkan alatan pejabat. Kita akan gunakan akaun alatan pejabat untuk merekodkan pembelian komputer kita tadi. Jadi angka letakkan di dalam lajur sebelah debit, dan kita akan kreditkan komputer ZPA. Angka pun di sebelah kredit, dan kita letakkan keterangan ringkas. Kita boleh ambil balik istilah komputer dulu lah. Membeli komputer secara kredit. Itu merekod belian aset bukan semasa secara kredit di dalam journal am. Dokumen yang ke-8 iaitu nota debit. Apakah fungsi nota debit? Fungsi nota debit adalah untuk kita menambahkan hutang. Siapa tambah hutang siapa? Macam biasa tengok nama. Nama kita di sini, kita sebagai pembeli. Nama kita di bawah. Dia bermaksud di sini, Utas Tekstil Sdn Bhd menambahkan hutang kita kepadanya. Atas sebab apa? Kita tengok butir tudung Natasha terkurang charge invoice 1533. Keyword di sini adalah invoice yang terkurang charge. Jadi hutang kita ditambah sebanyak RM90. Di mana kita nak rekodkan dokumen yang ke-8 ini? Dokumen ini ada kaitan dengan invoice 1533 yang berlaku pada 3 hari bulan Julai. Dokumen 3 hari bulan Julai kita rekod dalam jurnal belian. Disebabkan dokumen nota debit ini untuk menambahkan nilai invoice 1533, bermaksud dokumen 8 ini juga kita akan rekodkan dalam jurnal belian juga. Kita lihat contoh di sebelah ni, format jurnal. Berlaku pada 15 Julai. Di ruangan butir, sekali lagi tuliskan Utas Tekstil Sdn Bhd. Nombor dokumen 0160 dan nilai RM RM90. Itu adalah merekod nota debit, iaitu penambahan hutang oleh pembekal kepada kita dalam jurnal belian, kerana ianya adalah untuk menambahkan invoice belian kita sebelum ini. Dokumen yang ke-9 iaitu memo. Memo berfungsi sebagai dokumen dalaman. Jadi apakah tujuan memo dikeluarkan bergantung kepada maklumat dalam memo tersebut. Di sini tertulis pemilik telah mengambil 2 pasang baju. 2 pasang baju, sepasang berkos RM50. Jadi nilai di sini adalah RM100 untuk dihadiahkan sepenuh hari lahir ibunya. Di sini terlihat ini adalah kegunaan peribadi. Jadi di sini kita akan rekodkan sebagai ambilan. Yang diambil adalah baju kedah. Jadi melibatkan barang niaga. Jadi akaun yang lagi satu adalah akaun belian. Ingatlah bila kita mengambil barang niaga, kita akan rekodkan dalam akaun ambilan dan juga akaun belian. Cuma sini kita akan rekod di dalam journal am. Jadi kita kena faham yang mana satu akan debit, yang mana satu akan dikreditkan. Jadi ambilan bertambah, kita akan catat di sebelah debit, dan kita akan tolakkan akaun belian, maka akaun belian akan dicatat di sebelah kredit. Kita akan buat catatan dalam journal am. Berlaku pada 21 hari bulan, debitkan ambilan RM100, kreditkan belian. Jadi jarakkan sikit, RM100, letak angka di lajur kredit dan tuliskan keterangan ringkas. Contohnya mengambil baju kedah untuk kegunaan peribadi.
Jadi itu kita dah rekodkan ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi di dalam jurnal am. Dokumen yang ke-10 adalah resit rasmi. Apakah fungsi resit rasmi? Resit rasmi berfungsi sebagai bukti penerimaan ataupun pembayaran tunai dan juga cek. Cuma kita lihatlah nama kita di mana untuk kita tentukan sama ada kita pihak yang menerima ataupun kita pihak yang membayar tunai ataupun cek tersebut. Jadi nama kita ni di atas. Jadi kita adalah penerima, manakala pihak yang membayar adalah Arzain Design. Ini adalah pihak yang membayar. Kenapa dia bayar cek kat kita? Sebab di sini ada nombor cek lah. Jadi dia membayar kita cek. Kenapa? Kerana dia menjelaskan hutangnya sebelum ini. Dan kalau kita lihat di sini, kita ada memberikan diskaun kepada Arzain sebanyak RM54 dan nilai cek yang diserahkannya adalah RM2,700. Disebabkan di sini kita sebagai penerima cek, maka bila melibatkan cek, melibatkan bank, kita akan rekodkan resit ini di dalam buku tunai di sebelah debit. Kita lihat bagaimana nak masukkan jawapan ni. Saya tunjukkan di sini buku tunai debit saja ya. Di tarikh berlaku pada 22 Julai. Di sini kalau kamu lihat dia ada dua angka lah. Yang angka yang pertama adalah RM54. Yang tu kamu catatkan di bawah lajur diskaun diberi. Kemudian angka yang kedua iaitu 2,700. Kita catatkan di bawah lajur bank. Sebab di sini kita ada nombor cek dalam dokumen tersebut. Apakah yang kamu nak tuliskan di butir? Jadi di sini kita tuliskan nama pelanggan yang membayar hutang iaitu Arzain Design. Kamu ingatlah bila kita mendapat dokumen resit di ruangan untuk bayaran menjelaskan hutang. Jadi di butir dalam buku tunai kita mesti tuliskan nama pelanggan yang membayar hutang tersebut. Dokumen yang ke-11 juga resit rasmi. Cuma macam tadi lah, kita cuba tentukan sama ada kita ni sebagai pihak yang menerima ataupun kita sebagai pihak yang membayar. Jadi kita tengok nama kita. Nama kita berada di tempat pembayar. Jadi dalam dokumen ini kita sebagai pihak yang membayar utas tekstil yang menerima bayaran tersebut. Jadi kita tengok apa tujuan kita membuat bayaran. Kita menjelaskan semua hutang kita kepada utas tekstil Sdn Bhd menggunakan cek. Di sini ada tertera nombor cek, maka kita menggunakan cek. Hutang kita yang kita bayar berjumlah RM612. Disebabkan kita sebagai pembayar, kita membayar menggunakan cek, maka dokumen 11 akan direkod dalam buku tunai di sebelah kredit. Macam mana nak masukkan jawapan? Lihat di sebelah, tarikh berlaku adalah pada 25 hari bulan Julai. Nilai cek 612, jadi letakkan di bawah lajur bank. Dan macam saya kata tadi, bila kita menjelaskan hutang kepada pembekal kita, maka di ruangan butiran kita akan tuliskan nama pembekal tersebut. Jadi tuliskan di sini utas tekstil Sdn Bhd. Itu catatan merekodkan pembayaran hutang dalam buku tunai. Dokumen yang ke-12 iaitu voucher bayaran. Fungsi voucher bayaran adalah untuk merekod pembayaran-pembayaran menggunakan tunai perniagaan. Bayaran ini kita lihat pada butiran, kita membayar bil elektrik berjumlah 140. Cara pembayaran adalah menggunakan tunai kerana di sini tidak tertera nombor cek. Jadi bila kita merekod bayaran menggunakan tunai, maka dokumen 12 akan direkodkan di dalam buku tunai di sebelah kredit. Jadi lihat jawapan kita dalam buku tunai. Tarikh pada 30 hari bulan. Angka 140 tuliskan di bawah lajur tunai. Dan untuk butir kita gunakan istilah kadar bayaran untuk merekod bayaran-bayaran bil-bil utiliti kita. Itu adalah untuk merekod voucher bayaran itu di sebelah kredit buku tunai perniagaan. Setelah kita selesai merekodkan semua dokumen-dokumen ke dalam buku catatan pertama,
Jadi perkara seterusnya ialah kita mesti menutup jurnal khas dan kita akan mengimbangkan buku tunai. Okey, jurnal am tak ada apa-apa yang kamu perlu buat, sudah selesai. Kita tengok jurnal khas. Okey, yang pertama kita ada jurnal jualan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan menutup jurnal khas? Okey, menutup jurnal khas kita buat pada tarikh akhir bulan tersebut, jadi Julai. Tarikh akhirnya adalah pada 31. Okey, untuk butiran jurnal jualan, kita akan tuliskan di sini akaun jualan. Okey, ini merujuk kepada kitaran perakaunan yang seterusnya, itu jurnal pindah ke ledger. Okey, akaun jualan pula kita letak kurungan di sini di sebelah kredit. Jualan adalah hasil akan dipindahkan ke ledger di sebelah kredit ledger dan kita akan jumlahkan. Jadi 2970 jugalah sebab kita cuma ada satu jualan sahaja. Okey, itu menutup jurnal jualan. Kita ulang langkah yang sama untuk jurnal belian. Okey, 31 hari bulan Julai, butirannya jurnal belian, kita tulis di sini akaun belian. Okey, belian adalah belanja. Belanja akan dipindahkan ke dalam ledger di sebelah debit dan kita jumlahkan di sini, kita dapat RM612. Dan untuk jurnal yang terakhir 31 Julai. Okey, jurnal pulangan jualan. Jadi butiran dia kita tulis akaun pulangan jualan. Okey, pulangan jualan adalah kontra kepada jualan. Okey, tadi tengok ke atas, jualan pindah sebelah kredit. Jadi pulangan jualan kita akan pindahkan ke ledger di sebelah debit, diletakkan kurungan di hujung tu dan kita jumlahkan RM216. Okey, itu langkah-langkah menutup jurnal khas. Okey, sekarang ni kita bergerak ke buku tunai. Kita perlu imbangkan lajur tunai dan lajur bank sahaja. Lajur diskaun kita tidak imbangkan, kita cuma jumlahkan sahaja. Jadi kita selang satu baris di kedua-dua belah. Kita buatkan garis jumlah. Kita tengok dulu lajur tunai. Di sebelah debit, tunai ada jumlahnya sebanyak RM2,000. Jadi ini jumlah besar di kedua-dua belah. Dan kita ada satu pembayaran, jadi kita kira baki RM2,000 tolak 140, maka baki tunai kita adalah 1860. Jadi tarikh imbangan 31 hari bulan, butirannya adalah baki HB, baki hantar bawah. Jadi tunai kita pada tarikh itu sebanyak RM1860. Jadi sekarang kita tengok pula lajur bank. Kita jumlahkan dulu. RM20,509 tambah RM1,020 tambah RM2,700. Okey, jumlah bank kita 24,229. Kita tuliskan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Okey, sekarang kita tolak semua pembayaran. Tolak RM2,000, tolak RM850 dan tolak RM612. Jadi baki di bank adalah 20767. Okay, jadi kita bawa ke tarikh esoknya, Julai 31, esoknya adalah Ogos 1, kita silangkan. Butiran berikutnya adalah baki BB. Okay, pastikan kamu ambil angka baki yang betul. Jadi baki tunai 1860 dan baki bank 20767. Okey, berkenaan dengan diskaun, kita cuma ada angka diskaun diberi. Jadi di sini kamu cuma jumlahkan saja diskaun itu RM54. Ingatlah, diskaun kita tidak imbangkan, kita hanya jumlahkan. Okey, itulah langkah-langkah yang kamu kena ambil untuk menyelesaikan buku catatan pertama. Sekarang kita akan buat pindah catat dari buku catatan pertama ke ledger. Jadi kita lihat dulu jurnal am.
Okay, awal tadi kita dah pindahkan masuk baki bank ke dalam buku tunai. Jadi kita masih ada lagi 3 akaun yang kita belum pindahkan baki-baki. Yang pertama sekali kita kena buka akaun inventory. Dimasukkan baki Julai 1. Butirannya adalah baki BB RM25,000. Okay, itu akaun inventory. Yang kedua kita buka akaun perabot. Kita masukkan baki awal pada Julai 1. Baki BB 9980. Dan yang seterusnya akaun modal. Kita masukkan baki awal Julai 1 di sebelah kredit, baki BB 55,489. Jadi kita telah pun selesai memindah catat baki-baki daripada catatan permulaan ke dalam ledger. Kita sambung catatan yang berlaku pada 14 hari bulan Julai. Di sini kita lihat kita kena buka akaun alatan pejabat dan juga komputer ZPA. Kita buka lagi yang pertama, alatan pejabat, dan ledger yang kedua, komputer ZPA. Kita pindah catat alatan pejabat di sebelah debit Julai 14 1999. Akaun komputer ZPA di sebelah kredit Julai 14 1999. Okey, butirannya kita akan tulis nama bergu masing-masing. Jadi dalam akaun alatan pejabat kita tulis komputer ZPA, dan dalam akaun komputer ZPA kita tulis butirannya sebagai alatan pejabat. Okey, kita ada lagi satu catatan pada tarikh 21 hari bulan di akaun ambilan. Kita buka akaun ambilan. Dan juga kita buka akaun belian. Okey, akaun ambilan akan dipindah catat di sebelah debit Julai 21 RM100 debit. Akaun belian di sebelah kredit Julai 21 RM100. Okey, butirannya macam tadi, kita tuliskan nama akaun bergu. Di dalam akaun ambilan kamu tuliskan belian, dan dalam akaun belian kamu tuliskan ambilan. Okey, kita selesai memilah catat dari jurnal am ke ledger. Sekarang kita akan lihat pula memilah catat daripada jurnal khas ke ledger. Yang pertama kita lihat jurnal jualan. Okey, sebelum ni kita dah catat di baris akaun jualan, kita akan pindahkan ke sebelah kredit. Bermaksud butir yang satu lagi iaitu Arzain Design adalah bergunya. Jadi Arzain Design dalam ledger nanti kamu akan catat ia di sebelah debit. Okey. Akaun yang kamu kena buka adalah rujuk pada ruang butir. Dua akaun yang kamu kena buka iaitu Arzain Design dan juga akaun jualan. Kita buka sekarang ledger yang pertama, Arzain Design, dan ledger yang kedua adalah jualan. Okey, nak pindah catat ke dalam ledger petua cikgu senang saja. Ikut tarikh, ikut baris. Daripada jurnal ke ledger, ikut tarikh, ikut baris. Okey, Arzain pindah catat sebelah debit. Okey, dia berlaku pada tarikh Julai 5. Okey, ikut baris, ikut tarikh di sebelah debit 2970. Siapakah bergu dalam catatan ni? Dia adalah akaun jualan. Jadi di ruang butir kamu tuliskan jualan. Okay, kemudian dalam akaun jualan kita tengok dia dicatat pada tarikh 31 Julai. Okay, ditulis sini Julai 31 sebelah kredit
angkanya 2970. Okey, yang kamu kena faham di sini ialah ini adalah catatan rumusan untuk sebulan jualan secara kredit. Jadi kamu tak boleh tuliskan butiran di sini nama individu itu, kita kena tuliskan nama AM-nya iaitu akaun belum terima. Okey, bila kita memindah catat jumlah hujung bulan daripada jurnal khas dalam ledger jualan, kita akan tuliskan sebagai akaun belum terima. Kita lihat pula jurnal belian. Jadi di sini kita kena buka akaun apa? Akaun utas tekstil dan juga akaun belian. Okay, tapi sebelum tu, tengok dulu. Tadi di baris akaun belian kamu dah tuliskan, kita akan pindah catat ke sebelah debit. Bermaksud dua catatan di atas ini adalah berguna, kita akan catat di sebelah kredit ledger berkenaan. Jadi di sini kita buka akaun yang berkenaan dulu, utas tekstil. Sendirian Berhad. Okey, akaun belian kita dah buka tadi, kita gunakan ledger yang sama. Okey, jadi kita lihat, kita pindahkan dulu dalam ledger utas tekstil. Cikgu sebut tadi, ikut tarikh, ikut baris. Jadi dalam ledger utas tekstil akan ada dua catatan. Yang pertama berlaku pada Julai 3, RM-nya 522. Dan yang kedua berlaku pada 15 hari bulan, RM-nya adalah 90. Kedua-dua catatan ini berguna adalah akaun belian. Jadi kamu tuliskan di sini belian sebagai butir untuk kedua-dua catatan. Okey, jadi kemudian kita bergerak ke akaun belian. Kita dah tulis ini, kita akan pindah masuk ke sebelah debit. Okey, saya ikut tarikh. Jadi belian di sini tarikhnya adalah Julai 31, angkanya adalah 612. Okey, catatan ini juga merupakan rumusan belian kredit untuk sebulan. Jadi kamu tak boleh tuliskan nama pembekal secara individu. Kita akan gunakan kata nama AM untuk pembekal, iaitu akaun belum bayar. Dan kita gunakan kata nama AM untuk pembekal kredit, itu akaun belum bayar bagi setiap catatan rumusan daripada jurnal belian pada hujung bulan ke dalam akaun belian. Kita lihat yang berikutnya, jurnal yang ketiga, jurnal pulangan jualan. Dalam jurnal pulangan jualan tadi, di baris akaun pulangan jualan kita dah tuliskan kurungannya debit. Bermaksud butiran di atasnya kita akan pindahkan ke dalam ledger di sebelah kredit. Okay, akaun yang dah ada, akaun Arzain Design. Jadi kita akan buka ledger akaun pulangan jualan. Okay, kita pindahkan dulu dalam akaun Arzain Design. Jadi Arzain akan dikreditkan. Okay, ikut tarikh dalam jurnal Julai 11, sebelah kredit. Angkanya adalah 216. Yang ini berguna siapa? Berguna adalah pulangan jualan. Okay, dalam akaun pulangan jualan pula, kita akan catat di sebelah debit. Okey, petua cikgu sama macam tadi, ikut tarikh yang tercatat dalam jurnal. Di sini kita tulis tarikh 31, RM-nya adalah 216. Okey, ini juga merupakan catatan rumusan pulangan jualan untuk sebulan. Di macam jurnal jualan tadi, kita pindah masuk yang 31 hari bulan, kamu tuliskan butirannya sebagai akaun belum terima. Okey, serupa juga di sini. Kita gunakan kata nama AM untuk pelanggan kredit kita, iaitu akaun belum terima sebagai butiran dalam akaun pelanggan jualan pada tarikh 31 Julai. Okay, itu kita pindah catat daripada jurnal khas ke dalam ledger. Sekarang kita akan buat pindah catat dari buku tunai ke ledger. Kita lihat dulu sebelah debit buku tunai. Berapa perkara yang kamu kena faham ialah
akaun mana sebenarnya yang berada di sebelah debit. Jadi buku tunai ni sebelah debit, bermaksud akaun debitnya adalah akaun diskaun diberi, itu akaun debit. Tunai di sini adalah akaun debit. Begitu juga bank adalah akaun yang dicatat di sebelah debit. Bermaksud yang dalam butiran ni adalah berguna di sebelah kredit. Okey, catatan mana yang kamu nak kena pindahkan? Okey, yang tidak termasuklah baki awal ni, bukan. Dan begitu juga butiran kontra buku tunai pun kamu tak perlu pindahkan. Kerana apa? Apabila kita telah menggunakan buku tunai sebagai BCP, ia juga berfungsi sebagai ledger. Jadi, akaun tunai dan akaun bank dalam ledger kamu tak perlu buka semula sebab buku tunai juga berfungsi sebagai ledger. Ini yang kamu nak pindahkan di sini adalah butiran pada 11 hari bulan jualan dan juga butiran pada 22 hari bulan. Ini bermaksud akaun jualan akan dicatat di sebelah kredit. Arzain Design juga akan dicatat di sebelah kredit. Kita cari akaun yang berkenaan. Di sini kita ada akaun jualan. Okay, dia berlaku pada tarikh 11 hari bulan. Okay, 1020 RM. Okay, kamu lihat dalam buku tunai 1020 tu berada di bawah lajur bank, maka itulah butiran di dalam ledger. Okay, kamu tuliskan bank sebagai butirannya. Okay, selesai catatan yang ni. Kemudian yang 22 hari bulan kamu cari semula ledger Arzain Design. Kita akan catat di sebelah kredit. Okay, dia berlaku pada 22 hari bulan. Okay, kamu lihat di sini dia ada dua nombor. Angka yang pertama RM54 dan angka yang kedua adalah RM2,700. RM54 itu berada dalam lajur diskaun diberi. Jadi itulah butiran dalam ledger. Kita catat di sini diskaun diberi. Dan yang 2,700 itu berada di dalam lajur bank, maka itulah butiran dalam ledger. Jadi sekarang ni kamu sudah pun selesai memilah catat butiran jualan dan juga akaun Arzain Design. Okay, lagi satu ledger yang kamu kena pindah catat adalah ledger diskaun diberi. Okay, kita buka ledger baru. Diskaun diberi. Okay, akaun diskaun diberi ni kalau tengok catatan dia adalah akaun debit. Dia bukan berguna dengan buku tunai, dia adalah di sebelah yang sama. Kita akan pindah catat pada hujung bulan. Kita tulis tarikh Julai 31. Secara konsepnya kita akan ambil jumlah yang kita catat di bawah ni. Itu RM54. Contoh ni cuma ada satu diskaun. Jika ada lebih daripada satu, kita akan ambil jumlah yang kita catat di baris jumlah tersebut. Pindah masuk angka itu ke dalam ledger. Dan di ruangan butir ini pun konsep rumusan. Jadi kita beri diskaun kita kepada pelanggan-pelanggan kredit kita. Jadi kita tulis kat sini adalah akaun belum terima. Okay, itu baru betul-betul kita selesai memilah catat daripada sebelah debit buku tunai ke dalam ledger. Sekarang kita akan buat pindah catat daripada sebelah kredit buku tunai ke ledger. Okay, beberapa perkara yang kamu kena faham dulu. Akaun mana sebenarnya yang dikatakan sebelah kredit, yang dikreditkan? Okay, yang pertama, akaun diskaun diterima ni adalah akaun kredit. Begitu juga akaun tunai. Di sini sebenarnya tunai ni dicatat di sebelah kredit. Begitu juga dengan akaun bank dicatat di sebelah kredit. Bermaksud akaun di dalam butir buku tunai sebelah kredit adalah akaun-akaun yang menjadi berguna itu di sebelah debit. Okey, catatan mana yang kamu tak perlu pindah catat? Yang pertama, catatan kontra buku tunai ni kamu tak perlu. Dan of course, baki akhir ni janganlah duk pindah catat ke ledger. Jadi kamu hanya pindah catat butiran insurans kedai, butiran utas tekstil Sdn Bhd dan juga butiran kadar bayaran. Ketiga akaun ni akan dicatat di sebelah debit. Okay, yang pertama kita buka akaun insurans kedai. Okay, catat sebelah debit berlaku pada Julai 5. Angka 850 berada dalam lajur bank. Jadi di butir ledger tuliskan butirannya adalah bank. Okey, kemudian kita tengok utas tekstil.
ke ledger utas tekstil akan dicatat di sebelah debit. Tarikh berlaku Julai 25, angka 612 di bawah laju bank, maka itulah butiran dalam ledger utas tekstil Sdn Bhd. Dan yang terakhir kita buka akaun kadar bayaran. Catat sebelah debit berlaku pada Julai 30. RM140 itu berada di bawah lajur tunai, maka itulah butiran dalam ledger kadar bayaran. Catatkan tunai sebagai butiran. Baik, sekarang kita dah pun selesai memilah catat sebelah kredit buku tunai ke dalam ledger-ledger yang berkenaan. Langkah terakhir kita adalah menyediakan imbangan duga. Saya gunakan kertas ledger untuk tujuan penyediaan imbangan duga, jadi saya akan menggunakan imbangan duga format T. Yang pertama saya tajuk Butik Norris, imbangan duga pada 31 Julai 2020. Untuk mengisi imbangan duga, kita perlu imbangkan akaun-akaun ledger. Kita lihat, saya akan tunjuk beberapa contoh imbangan ledger. Kita tengok akaun inventory. Jadi kita imbangkan catatan pengimbangnya Julai 31 baki hantar bawah 25,000. Jadi tarikh berikutnya kita silangkan Ogos 1 baki bawah-bawah 25,000. Jadi kamu rujuk kepada baki bawah-bawah ini yang kamu akan masukkan ke dalam imbangan duga. Jadi lihat di situ nama akaunnya inventory, baki BB itu berada di sebelah debit. Jadi kalau kita gunakan format T, maka kamu tuliskan nama inventory itu di sebelah debit format tersebut, dan kita tengok angka itu adalah RM25,000. Okeylah, akaun perabot juga kita imbangkan cara yang sama. Julai 31 baki HB 9980, esoknya Ogos 1 baki BB 9980. Untuk akaun perabot pun baki BB ada aset berbaki sebelah debit. Kita tuliskan dalam format imbangan duga, butiran perabot itu di sebelah debit imbangan duga. Dan kita masukkan angkanya 9980. Jadi kalau kamu lihat di sini, kalau kita teruskan mengimbang untuk akaun-akaun yang cuma ada satu catatan, baki BB-nya akan berada sebelah yang sama dengan catatan asal. Ini untuk tujuan kita nak percepatkan jawapan ni. Untuk akaun modal saya tak imbangkan, kamu imbangkan dalam kertas kamu sendiri. Saya akan terus tulis angka-angkanya sahaja. 55489. Kemudian kita ada alatan pejabat di sebelah debit. $1999. Kita ada akaun komputer ZPA baki sebelah kredit. $1999. Kita bergerak ke ledger yang berikutnya. Next kita ada ambilan RM100. Di sini kita ada akaun belian. Yang ini kita kena imbangkan lah. Angka belian di sebelah debit jumlahnya 612. Jadi angka yang lebih besar jadikan jumlah di sebelah kiri dan di sebelah kanan. 612 tolak 100, maka pada 31 hari bulan baki HB belian adalah 512. Bawa ke esokannya Ogos 1 baki BB
512. Jadi baki BB ni berada di sebelah debit. Jadi pindah masuk ke imbangan lugar sebelah debit. Belian 512. Okey, baik. Berikutnya akaun Arzan Design, kita lihat jumlah di sebelah kredit sebenarnya berapa. 216 tambah 54 tambah 2700. Maka jumlahnya sama di sebelah debit dan di sebelah kredit. Bermaksud akaun Arzain tidak lagi mempunyai baki. Jadi kamu cuma jumlahkan begini saja dan tidak perlu kamu untuk menuliskan butiran Arzain Design dalam imbangan duga. Kita tengok ledger berikutnya. Akaun jualan. Kita jumlahkan dulu. Kita dapat berapa ni? 3990. Jumlah jualan 3990. Jadi angka pengimbang juga 3990. Julai 31. Baki HB bawa ke esokannya silang Ogos 1. Baki BB 3990. Lihat di sini baki BB akaun jualan adalah di sebelah kredit. Dalam imbangan duga kita masukkan di sebelah kredit imbangan duga butiran jualan 3990. Okey, untuk utas tekstil kalau kita lihat di sebelah debit dan kredit jumlahnya sama banyak. Okey, hutang telah pun diselesaikan sepenuhnya, jadi tak perlu kamu tuliskan butiran utas tekstil dalam imbangan duga. Okey, ledger-ledger yang lain. Pulangan jualan kamu imbangkan sendiri dalam kertas masing-masing. Kita akan dapat bakinya di sebelah debit. Begitu juga dengan diskaun diberi RM54. Insurans kedai RM850 dan kadar bayaran RM140. Okey, kita jangan lupa kita ada lagi dua akaun sebenarnya, iaitu daripada buku tunai. Kita patah balik ke buku tunai kita lihat baki tunai dan baki bank dua-duanya berada di sebelah debit. Jadi bertulis sini tunai adalah 1860 dan juga di sebelah debit baki bank 20767. Jadi kita dah selesai pindahkan ke semua jumlah-jumlah baki-baki ledger ke dalam imbangan duga. Jadi sekarang ni kamu perlu jumlahkan di sebelah debit dan sebelah kredit dengan harapan kita akan dapat jumlah yang seimbang. Daripada pengiraan kita akan dapat jumlah besar untuk kedua-dua belah adalah RM61,478. Okay, itu adalah jumlah untuk imbangan duga soalan kita. Jadi dapat angka yang seimbang. Okay, itulah cara untuk kamu merekod dari dokumen sumber ke dalam buku catatan pertama dan memindah catat ke ledger dan seterusnya menyediakan imbangan duga. Okay, cikgu harap kamu boleh faham dengan penerangan cikgu. Kita akan jumpa lagi dalam video-video yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okay, bye-bye. Thank you.